Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Muhammad Noh Johari. Dan saya Dayangku Kamalia, Pengiran Haji Kamarudin. Berita-berita utama malam ini. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota berkenan berangkat menyempurnakan penggunaan hadiah kepada para pemenang Anugerah Cipta Duli Pengiran Muda Mahkota 2023. Hubungan baik antara para pemimpin serta interaksi produktif dalam pelbagai isu mengukuhkan lagi hubungan mesra Persekutuan Rusia dan negara Brunei Darussalam. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Dr. Haji Al-Muhtadi Billah, Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Abul Qiyam Izzaddin Wad Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri dan Pro-Chancellor Universiti Teknologi Brunei UTB, pagi tadi berkenan berangkat menyempurnakan penggunaan hadiah bagi Anugerah Produk Kreatif, Inovatif dan Pemajuan Teknologi Cipta Duli Pengiran Muda Mahkota 2023. Pertandingan tersebut memainkan peranan penting dalam mewujudkan platform untuk mempromosikan dan memberi ganjaran kepada inovasi, menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi dan menyelesaikan cabaran global. Majlis berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia selaku penaung Anugerah Cipta Duli Pengiran Muda Mahkota dijunjung oleh Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Haji Romaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan, dan Datin Paduka Profesor Dr. Haji Zohrah binti Haji Sulaiman, Naib Chancellor UTB. Bacaan surah Al-Fatihah dan doa selamat dipimpin oleh Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Besara. Al-Fardis Saman alladhi lam yalid. Naib Chancellor UTB dalam sembah alu-aluannya menyembahkan UTB menyokong penyelidikan dan pembangunan secara konsisten. Dan pameran pertengahan tahun, pertandingan Anugerah Cipta Duli Pengiran Muda Mahkota mampu menjana inovasi. Sekaligus ia bertindak sebagai dorongan untuk meningkatkan kualiti hidup masyarakat yang cilik teknologi serta melahirkan bakat yang kreatif dan berinovasi, berkemahiran dalam bidang sains dan teknologi untuk ke arah ekonomi yang makmur dan mampan. Tema Cipta 2023 Inovasi untuk Bermatlamat Pembangunan Mampan SDG dibangunkan sebagai tindak balas kepada agenda SDG 2030 selaras dengan Wawasan Brunei 2035. Anugerah Cipta selari dengan perkembangan bidang penyelidikan saintifik dan budaya inovasi di negara-negara ASEAN. Duli Yang Teramat Mulia berkenan menyempurnakan pengurniaan hadiah-hadiah kepada para pemenang. Tiada projek memenangi kategori ciptaan produk, proses atau teknologi baharu. Project A Sustainable and Immersive Experience of Simulation Training Platform in Agriculture using Extended Reality XR Technology memenangi tempat kedua kategori pengubahsuaian produk, proses atau teknologi sedia ada. Bagaimanapun, tiada pemenang dalam kategori ciptaan baru atau pengubahsuaian produk, proses atau teknologi sedia ada bagi pencipta muda. Projek Mamoru Accident Prevention Motorcycle Helmet memenangi tempat ketiga kategori Smart Junior Competition.
Projek Backhaul, a solution for halal collagen in industries, pula memenangi tempat kedua kategori ASEAN bagi reka cipta dan inovasi baharu. Projek Ti Alum memenangi tempat ketiga kategori ASEAN bagi pencipta muda. Duli Yang Teramat Mulia berkenan menerima pesambah. Pertandingan Anugerah Cipta mengiktiraf kecemerlangan dalam inovasi dan menggalakkan penciptaan teknologi tercanggih. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia mencerminkan keprihatinan Duli Yang Teramat Mulia terhadap perkembangan reka cipta dan inovasi. Fungsi Kementerian Hal Ehwal Agama dalam memperkembangkan perkhidmatan hal ehwal agama Islam di negara ini antara yang dibincangkan semasa kunjungan hormat Islamic Religious Advisor to Chief of the Defence Staff and Service Chief United Kingdom kepada Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman Menteri Hal Ehwal Agama. Imam Asim Hafiz Obima berada di negara ini dalam rangka lawatan selama 2 hari bermula 6 Jun 2023. Beliau disertai oleh Tuan Yang Terutama John Virgo, Pesuruhjaya Tinggi British ke negara Brunei Darussalam dan Kapten Jonathan Keppel MSc, Royal Navy and Surgeon Waziha Lahir, Royal Air Force United Kingdom. Kunjungan hormat diadakan di Kementerian Hal Ehwal Agama. Seorang pegawai kanan angkatan bersenjata di Raja Brunei ABDB dinaikkan pangkat menjadi Brigadier General berkuat kuasa hari ini. Kenaikan pangkat itu adalah atas titah berkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Upacara kenaikan pangkat diadakan pagi tadi di Mes Pegawai Bolkiah Garrison. Major General Datuk Paduka Seri Haji Muhammad Hazaimi bin Bul Hassan, Pemerintah ABDB menyempurnakan upacara bagi kenaikan pangkat Colonel Haji Muhammad Shahun Nizam bin Sulaiman, Pemerintah Medan Tentera Darat di Raja Brunei. Hadir Yang Berhormat Pendatul Lala Raja Major General Besara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua. Hubungan mesra antara Persekutuan Rusia dan negara Brunei Darussalam berasaskan dialog dan hubungan saling percaya mempercayai. Ini diperkukuhkan lagi dengan hubungan baik antara para pemimpin serta interaksi produktif dalam isu-isu dua hala dan antarabangsa kedua-dua buah negara. Perkara itu dinyatakan oleh Duta Besar Istimewa dan Mutlak Persekutuan Rusia ke negara ini semasa majlis resepsi sempena memperingati Hari Kebangsaan Rusia, anjuran Kedutaan Persekutuan Rusia di negara ini. Majlis berlangsung semalam di salah sebuah hotel di Gadong. Hadir mewakili kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Dalam ucapannya, Tuan Yang Terutama Baranov Mikhail Vladimirovich juga menjelaskan kemajuan kerjasama yang pelbagai dapat memenuhi kepentingan rakyat kedua-dua negara sekaligus menyumbang kepada pengukuhan keselamatan dan kestabilan di rantau Asia Pasifik. Ketersediaan data yang baik membolehkan negara menghasilkan laporan yang seimbang. Ikuti bahan beritanya selepas ini.
Ketersediaan data di negara Brunei Darussalam semakin baik dan ini membolehkan negara menghasilkan laporan berdasarkan data yang seimbang bagi penelitian kedua sukarelawan kebangsaan melalui pengesanan matlamat pembangunan mampan SDG. Kepentingan penggunaan data perlu bagi memantau kemajuan di samping menilai impak dari tindakan dan mengenal pasti jurang. Ini juga membantu membuat keputusan berdasarkan bukti serta meletakkan sumber ke arah mencapai Agenda 2030. Perkara tersebut dijelaskan oleh Setiausaha Tetap Wawasan di Jabatan Perdana Menteri selaku pengerusi Jawatankuasa Penyelaras Kebangsaan Khas SDG semasa Majlis Perasmian Bengkel mengenai statistik data bagi SDG. Pengiran Hajah Siti Nirmala binti Pengiran Haji Muhammad seterusnya menjelaskan ketika ini kemajuan sebahagian besar SDG dapat dilihat dan penanda SDG memerlukan data yang lebih dipercayai dan tepat bagi menghasilkan laporan kemajuan yang komprehensif. Sementara itu, Arman Bidar Bakhnia dari Suruhanjaya Sosial dan Ekonomi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi Asia dan Pasifik Escape dalam ucapannya menjelaskan salah satu kunci kekuatan kepada bengkel ini adalah pendekatan inklusif yang telah diambil. Penerbangan keempat dan yang terakhir jemaah haji negara Brunei Darussalam selamat tiba di lapangan terbang antarabangsa Prince Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah pada pukul 2 petang waktu Madinah. Ketibaan rombongan dilalukan oleh pemangku Konsul Agong Negara Brunei Darussalam di Jeddah, Awang Haji Farhan bin Penurangkaya Putra Maharaja, Datuk Paduka Haji Abdul Ghani. Rombongan 254 jemaah termasuk 3 orang pegawai perubatan haji. Sedikit nasihat dan saranan kepada para jemaah memandangkan cuaca di Madinah Al-Munawwarah pada ketika ini agak panas dan dinasihatkan agar para jemaah sentiasa menjaga kesihatan, keluar bila perlu sahaja dan sentiasa mengikut arahan-arahan daripada pihak pengurusan dan juga pihak pegawai perubatan haji negara Brunei Darussalam. Kesemua jemaah haji negara kini berada di Kota Suci Madinah Al-Munawwarah. Sepanjang berada di Madinah, jadual jemaah haji padat dengan aktiviti yang disusun oleh pengendali pakej masing-masing. Jemaah haji yang mengikuti pakej Darussalam Services mengadakan ziarah dan seterusnya menunaikan solat di Raudah Masjid Nabawi. Kesempatan ziarah ini merupakan peluang yang sangat dinantikan oleh semua jemaah haji atau umrah untuk mendapat ganjaran pahala yang berlipat kali ganda. Sementara itu, jemaah yang mengikuti syarikat Al-Hijrah juga meneruskan jadual ziarah di sekitar Kota Madinah, antara tempat yang dikunjungi Masjid Quba dan Makam Syuhada Uhud. Dengan melakukan ziarah ke tapak bersejarah ini, mereka dapat menambah pengetahuan tentang sejarah Islam. Program Literasi Digital ASEAN Anjuran The Big Begawan Project and The Scoop dengan kerjasama pihak berkuasa industri teknologi info komunikasi Negara Brunei Darussalam AITI diteruskan lagi pagi tadi di Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong. Diupayakan bersempena sambutan Hari Telekomunikasi dan Masyarakat Maklumat Sedunia. Lebih 200 pemimpin akar umbi dan kaki tangan kerajaan di daerah Tutong menghadiri program tersebut. Setakat ini, program literasi digital ASEAN memberi manfaat dan pengetahuan kepada lebih 3,150 orang termasuk belia, warga emas, guru, pegawai kerajaan dan orang kurang upaya. Juga hadir ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Program diadakan dengan kerjasama ASEAN Foundation dengan sokongan daripada google.org. Laporan Wawasan Brunei 2035 mengongsikan perkembangan pelaksanaan dan pencapaian Wawasan Brunei 2035 bagi tempoh tahun 2015 hingga 2022.
Majlis Pemantauan Bacaan Ayat-Ayat Suci Al-Quran, Majlis Khatam Al-Quran 77 kali khatam ahli-ahli Majlis Perundingan Mukim dan Kampung, penuntut-penuntut sekolah dan institusi-institusi pengajian tinggi seluruh negara sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Kepeteraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke-77 bagi tahun 2023 diadakan petang tadi bertempat di masjid-masjid terpilih di setiap daerah. Di daerah Brunei dan Muara, Majlis Pemantauan Bacaan Ayat-Ayat Suci Al-Quran, Majlis Khatam Al-Quran 77 kali khatam diadakan di Jami Asri Hasan Al-Bolkiah, Kampung Kiarong. Hadir Awang Haji Maswadi bin Haji Mohsin, Setiausaha Tetap Kementerian Kesihatan. Majlis Pemantauan Bacaan Ayat-Ayat Suci Al-Quran di daerah Tutong diadakan di Masjid Pengiran Anak Haji Mama Alam, Kampung Sengkarai. Hadir Awang Haji Muhammad Rosli bin Haji Ibrahim, Setiausaha Tetap Kementerian Halal Agama. Di daerah Belait, Majlis Pemantauan Sumpamanya diadakan di Masjid Rancangan Perumahan Negara Kampung Pandan. Hadir memantau Awang Salminan bin Haji Borod, Setiausaha Tetap Keselamatan dan Kesejahteraan Kementerian Halal Dalam Negeri. Juga hadir Haji Amirul Hafizin bin Haji Muhammad, Pemangku Pegawai Daerah Belait. Sementara di daerah Temburong diadakan di Masjid Utama Muhammad Saleh Pekan Bangar, hadir Awang Abdul Walid bin Haji Metasan, Setiausaha Tetap Perbandaran dan Daerah Kementerian Halal Dalam Negeri. Juga hadir Pengiran Muhammad Amir Mubarak bin Pengiran Haji Hashim, Pegawai Daerah Temburong serta ahli Majlis Mesyuarat Negara. Simposium mengekalkan biodiversiti marin melalui ekonomi biru 2023, anjuran Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan melalui Jabatan Perikanan meneruskan sesi ketiganya pagi tadi. Sesi bertajuk Perikanan dan Aquakultur Mampan meningkatkan biodiversiti marin dan pembangunan ekonomi diadakan di Pusat Kesenian Pro-Chancellor Universiti Brunei Darussalam. Hadir Awang Haji Muhammad Yusri bin Haji Junaidi, Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Beberapa penceramah dari dalam dan luar negara membincangkan mengenai usaha-usaha penguatkuasa maritim dalam menjaga perairan dari berlakunya penangkapan ikan secara haram serta penangkapan ikan tidak terkawal dan tidak dilaporkan. Juga dikongsikan usaha dan inisiatif yang telah dilakukan sama ada dengan kerjasama agensi-agensi lainnya yang turut sama berperanan dalam menjaga keamanan perairan dan kehidupan marin. There's no question about the importance of aquatic foods. Bagi memberikan kemudahan akses bahan bacaan dan maklumat kepada warga sekolah, perkhidmatan perpustakaan bergerak ditawarkan oleh bahagian perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka. Pagi tadi diadakan pelancaran perkhidmatan perpustakaan bergerak di Sekolah Rendah Berakas Garrison. Pelancarannya disempurnakan oleh Awang Suib bin Haji Abdul Wahab, Pemangku Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka. Dengan penyediaan perkhidmatan ini, warga sekolah berpeluang untuk menggunakan perkhidmatan pembinjaman dan pemulangan bahan. Murid-murid juga diberikan pendarahan untuk menggunakan perkhidmatan e-buku secara percuma di sekitar perpustakaan bergerak tersebut. Perkhidmatan ini juga bertujuan menjadi aktiviti membaca sebagai satu keseronokan. Ketika ini, sebanyak 67 buah sekolah atau perhentian menggunakan perkhidmatan perpustakaan bergerak di seluruh negara. Autoriti Kebangsaan Keselamatan, Kesihatan dan Alam Sekitar China petang tadi mengadakan majlis penutupan bagi Bulan Keselamatan China bersempena Hari Sedunia untuk Keselamatan dan Kesihatan di Tempat Kerja 2023. Majlis berlangsung di Jabatan Daerah Brunei dan Muara.
Di majlis ini, Awang Haji Yaakob bin Haji Yusof, pengarah bahagian keselamatan proses, selaku pemangku Ketua Pegawai Eksekutif Interim Sheena, menyampaikan hadiah pertandingan video pendek Sheena. Jonathan Muli, anak Philip, meraih tempat pertama, manakala Muhammad Haziq Iman bin Salmijan dan Nur Takifah binti Muhammad Sufri masing-masing di tempat kedua dan ketiga. Sepanjang bulan keselamatan Sheena diadakan, beberapa acara dianjurkan merangkumi jeraya wara dengan pameran CD ceramah dan permainan interaktif. Pengumuman bagi keputusan HIKAS 2023 pengambilan pusingan pertama untuk institusi pengajian tinggi awam IPTA bagi tahun akademik 2023-2024 dikeluarkan hari ini. Para pemohon bolehlah mengakses akaun HIKAS masing-masing untuk mengetahui status permohonan di laman sesawang HIKAS iaitu di hikas.moi.gov.bn. Bagi pemohon yang tidak berjaya tetapi memenuhi syarat kemasukan dan berhasrat untuk membuat rayuan, pemohon akan diberikan tempoh untuk menghadapkan rayuan mulai hari Sabtu 10 Jun 2023. Tarikh akhir menghadapkan surat rayuan dan dokumen berkenaan adalah pada hari Selasa 13 Jun 2023 sebelum pukul 4.30 petang. Pemohon yang berhasrat untuk membuat rayuan adalah disaran untuk memohon ke program yang berlainan dari yang pernah dipohonkan. Surat rayuan dan dokumen yang berkenaan bolehlah dihadapkan ke institusi-institusi yang berkenaan. Sebarang pertanyaan hubungi talian 733-5984 semasa waktu bekerja atau email ke admission.appeal@pb.edu.bn. Tamasya Sukan Para ASEAN ke-12 di Phnom Penh, Kemboja. Atlet para olahraga meraih 3 lagi pingat kemarin. Pingat perak diraih oleh Awang Radwan bin Haji Mattahar melalui acara lontar cakra lelaki F11 dengan jarak lontaran sejauh 20.99 meter. Manakala pingat perak kedua juga diperoleh oleh Awang Alihan Muda melalui acara lontar cakra lelaki F34 dengan catatan lontaran sejauh 18.42 meter. Pingat gangsa pula diraih oleh Awang Syari bin Haji Jumaat dalam kategori lontar lembing lelaki dengan mencatat jarak lontaran sejauh 22.16 meter. Pasukan Brunei DPMMFC meneruskan saingan Liga Perdana Singapura semalam. Dalam perlawanan tersebut, pasukan Brunei DPMMFC tewas 2-3 kepada Hougang United. Brunei DPMMFC akan meneruskan saingan Liga Perdana Singapura Ahad ini menentang pendahulu Liga Albirex Niigata di Stadium Jalan Besar Singapura. Oh, it's a clear chance! Hat-trick! No one... Oh, it's gone in, it has! Become their first, completely caught unawares. Liga Futsal Brunei, Kota Rangers FC dan Majlis Sukan Angkatan Bersenjata Diraja Brunei MSABDB masing-masing meraih kemenangan dalam perlawanan Liga yang berlangsung di Dewan Serbaguna Bolkah Garrison, Kementerian Pertahanan. Dalam perlawanan pertama, pasukan Kota Rangers berjaya mengalahkan pasukan BIBD SRC dengan keputusan 7-0. 2 gol Kota Ranger diperoleh pada separuh masa pertama perlawanan, manakala 5 lagi gol dibolosi pada separuh masa kedua. Sementara itu, dalam satu lagi perlawanan di tempat yang sama menyaksikan pasukan Majlis Sukan Angkatan Bersenjata Diraja Brunei membelasah Kahar FT 12-2.